والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم وتعليم والتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Malam ni kita masuk pada membicarakan tentang rukun Islam. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, kata dia, dan segala rukun Islam itu 5 perkara. Baik, sebelum kita menghuraikan, membaca satu persatu rukun Islam ni, maka perlu kita ketahui makna rukun. Sebab rukun ni tuan-tuan, perkataan rukun ni terdapat pada banyak tempat. Seperti contohnya rukun sembahyang, kemudian rukun iman, rukun negara. Jadi perkataan rukun tu adakah semuanya sama maknanya? Maka jawapannya tuan-tuan, jawapannya tak semua adalah sama. Kalau macam tu, rukun Islam ni makna dia apa? Rukun tu makna dia apa? Rukun tu makna dia ialah perkakas ataupun perkara-perkara yang nak menyempurnakan Islam. Bukan nak mengesahkan Islam. Bukan makna rukun dengan makna perkara yang nak mengesahkan Islam. Bukan makna itu. Sebab ada juga kadang-kadang saya terdengar mengatakan rukun dengan makna mengesahkan Islam. Kenapa tak boleh kata mengesahkan Islam, rukun dengan makna perkara-perkara yang nak mengesahkan Islam? Nanti tengok, nanti saya hurai macam mana, sebab apa tak boleh kata nak rukun dengan makna perkara-perkara yang nak mengesahkan Islam. Jadi pegang dulu bahawasanya rukun tu makna dia ialah perkara-perkara ataupun perkakas-perkakas yang nak menyempurnakan Islam. Baik. 5 perkara. Jadi 5 perkara ni ialah perkara yang dinamakan perkakas-perkakas yang nak menyempurnakan Islam. Bukan nak mengesahkan Islam, ya. Okey, mana 5 perkara tu? Pertama, bersaksi. Mengaku. Bersaksi dengan mana mengaku
bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi rukun yang pertama tu ialah nak mengaku bahawa tiada Tuhan. Baik. Syahadah ni ataupun rukun Islam yang pertama ni mengucap dua kalimah syahadah ni, dia ada tiga rukun. Dia ada tiga rukun. Tiga perkara yang besar di dalam mengucap dua kalimah syahadah. Mana tiga rukun? Yang pertamanya dalam syahadah ni ada tiga rukun. Yang pertamanya ialah ikrar dengan lidah. Itu yang kata mengaku ataupun bersaksi dengan mana berikrar dengan lidah kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa yakni bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dua kalimah syahadah ni wajib kita tuturkan dengan lidah. Ikrar dengan lidah maknanya ialah kita kena ucap dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Jadi bila pandang kepada bila tengok kepada rukun pertama syahadah tu, rukun pertama dalam syahadah tu ialah ikrar dengan lidah. Maka ikrar tu dia ada khilaf ulama berkenaan dengan lafaz asyhadu dan lafaz asyhadu pada kalimah yang kedua. Kalau kita nak baca terus macam ni, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua-dua tu ada lafaz asyhadu kan? Tapi ada khilaf ulama. Ada setengah kata wajib lafaz asyhadu itu hanya pada kalimah yang pertama. Kalimah yang pertama iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Adapun kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah, setengah ulama mengatakan tidak wajib dengan lafaz asyhadu, memadai dengan lafaz wa anna Muhammadar Rasulullah. Seperti contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cukup memadai. Tapi setengah ulama kata lafaz asyhadu itu tergantung kepada siapa yang nak menyebut. Maknanya kalau orang yang nak masuk Islam, umpamanya dia orang India, bangsa India, dia susah nak melafazkan lafaz asyhadu, maka memadailah bagi dia dengan Islam dia tu dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dengan syarat bahawasanya dia wajib mempelajari perkataan asyhadu. Wajib dia mempelajari lafaz asyhadu. Bila dia dah pandai mengucap lafaz asyhadu, maka wajiblah bagi dia mengucap dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, itu rukunnya. Itu rukun syahadah yang pertama, ikrar dengan lidah. Baik. Kemudian yang keduanya, ikrar apa ni rukun syahadah tu ialah al-tasdiqu biqalbi. At-tasdiqu biqalbi, yakni mentasdikkan dengan hati, yakni membenarkan dengan hati akan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia kena benarkan lafaz apa ni syahadah tu, dia kena benarkan.
Maksud kena benar tu macam mana? Dia kena beriktikad bahawasanya lafaz asyhadu itu ialah perkara yang datang, yang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena benarkan Allah tu sebagai Tuhan, Muhammad tu sebagai pesuruh Allah. Itulah yang kedua. Dan yang ketiganya, rukun syahadah tu ialah al-a'malu bil jawarih. Apa dia al-a'malu bil jawarih tu? Iaitulah beramal dengan segala anggota mengikut konsep lafaz asyhadu alla ilaha illallah tu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Baik. Sekarang kita dah faham dah lafaz syahadah tu. Dua kalimah syahadah tu, itu 3 rukun dia. Baik. Maka bila pandang kepada 3 rukun ni, 3 rukun. Yang pertama ikrar, yakni mengucap dengan lidah. Lepas tu mentasdikkan, membenarkan dengan hati. Kemudian yang ketiganya ialah beramal dengan anggotanya. Maka di sini ulama tuan-tuan sekalian pecahkan pula. Ulama pecahkan pula. Okey, pecah macam mana ni? Kalau orang yang dia mengucap syahadah, lengkap syahadahnya dengan 3 rukun. Dia ikrar dengan lidah. Kemudian hati dia tasdik dengan apa ucapan dia. Lepas tu dia beramal pula mengikut kebenaran syahadah tu. Maka orang yang lengkap rukun syahadah ni, maka dia dinamakan orang yang beriman di sisi Allah dan Islam di sisi manusia. Jadi pada Allah Ta'ala, orang yang lengkap 3 rukun tu dinamakan dia tu orang yang beriman. Dan di sisi manusia pula, orang yang lengkap 3 rukun syahadah tu dinamakan dia pula orang yang Islam di sisi manusia. Baik. Ada pun orang yang tidak lengkap 3 rukun tu. Umpamanya, katalah ada orang yang ikrar dengan lidah sahaja. Dia ikrar dengan lidah saja. Tetapi tidak ada tasdik dengan hati. Tak ada tasdik dengan hati, tak ada. Dia hanya ikrar dengan lidah sahaja. Sedangkan tasdik dengan hati tak ada. Dia lapar dengan mulut dia saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia lapar itu saja. Tapi dalam hatinya tidak ada tasdik dengan hati dia. Maka orang yang macam tu dinamakan dia orang yang hanya Islam di sisi manusia, tetapi dihukumkan tidak beriman di sisi Allah. Itu golongan yang kedua tu. Pasal apa tak beriman? Sebab tasdik itulah yang dinamakan iman. Lapah di mulut tu hanya kegunaan Islam, yakni zahir Islam dia lapah dengan mulut dia. Tapi hati itu membenarkan tu, itu namanya iman. Jadi orang ni di sisi Allah Ta'ala tak beriman. Sebab apa? Sebab tidak ada tasdik dengan hati. Walaupun golongan kedua ni, walaupun ada amalan sekalipun, ada beramal sekalipun, maka amalan tu tak terpakai, tak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada manfaat bagi dia tu, tak ada. Pasal apa? Dia tidak ada tasdik bi qalbi. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita yang Islam keturunan ni, maka kena ada tasdik dengan hati kita. Tasdik membenarkan syahadat tu. Mengatakan ya benar Allah tu Tuhan, ya benar Muhammad tu pesuruh Allah, dan yang bersangkut dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad tu. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tu sampaikan. Baik. Itu golongan yang kedua. Baik. Golongan yang ketiga, tuan-tuan ya. Tadi golongan kedua tadi dia mengucap syahadah saja tapi tak ada tasdik. Golongan yang ketiga ni mengucap dengan ikrar dengan lidah pun tak ada. Ikrar dengan lidah pun tak ada. Dia tidak ada ikrar dengan lidah dia. Tak ada langsung mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tak ada. Tak ada ikrar dengan lidah dia.
dan tidak ada tasdik dengan hati dia. Dengan hati pun tidak ada tasdik. Dan tidak ada amal, tidak ada al-a'malu bil jawarih. Jadi beramal dengan anggota pun tak ada juga. Maka orang ni dinamakan dia kafir di sisi manusia dan juga tidak beriman di sisi Allah. Habis. Dua-dua sekali. Kafir di sisi manusia dan juga tidak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu golongan yang ketiga. Ada penggolongan yang keempat pula, ialah orang yang tidak mengucap syahadah di bibir mulut. Golongan yang keempat ni kita tak tahu, hanya Allah Taala saja yang tahu, tuan-tuan sekalian. Jadi golongan ketiga yang keempat ni dia tidak mengucap di bibir mulut dia. Mana tidak ada ikrar dengan lidah. Okey. Tapi golongan yang keempat ni dia ada tasdik dengan hati, dia mengaku Allah tu Tuhan, dia mengaku Muhammad tu sebagai pesuruh Allah. Walaupun tidak ada amalan sekalipun, maka golongan keempat ni dinamakan dia beriman di sisi Allah Taala, tetapi kufur di sisi manusia. Sebab apa kata beriman si Allah Taala ni? Sebab ada tasdik dengan hati. Ada tasdik dengan hati, dia ada tasdik. Bila ada tasdik tu, mana itulah namakan iman. Walaupun iman tu hanya sebesar zarrah sahaja, kecil aja. Iman dia kecil sangat. Maka orang tu tetap dinamakan iman, yakni beriman. Baik. Jadi 4 golongan ni tuan-tuan dipecahkan oleh ulama kepada empat golongan ni sebab memandang kepada rukun syahadah yang 3 tu. Ikrar dengan lidah, kemudian tasdik dengan hati, dan al-a'malu bil jawarih. Baik. Ada pun orang yang tuan-tuan sekalian, dia syahadah, dia ada tasdik tapi tak ada amal, maka tuan-tuan sekalian, orang tu tetap dinamakan Islam di sisi manusia, dan beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap macam tu. Sebab amalan ni tuan-tuan sekalian, ialah walaupun dia adalah perintah Allah Taala, tapi dia bukan syarat iman. Nak katakan orang tu beriman, kena dia beramal. Tak syarat. Tak syarat kata orang yang beriman tu mesti dia beramal. Kalau dia tak beramal, tak ada bukan beriman. Tak, dia tak syarat macam tu. Sebab itulah dikatakan orang yang walaupun dia tidak beramal sekalipun, tapi dia ada tasdik dengan hati dia, maka tetap dinamakan dia tu orang yang beriman. Baik, tengok ya. Okey. Dalam kitab ni seterusnya dia kata, dan ini rukun, yakni rukun Islam yang pertama ni, mengucap 2 kalimah syahadah ni, tertentu, terkhusus dengan orang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Jadi tertentu dengan wajib mengucap syahadah ni. Dan ini rukun, rukun yang pertama ni, rukun yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah ni tertentu. Tertentu maksudnya tertentu dengan wajib berkata atau wajib mengucap 2 kalimah syahadah ni dengan orang kafir. Mana orang kafir asli? Kafir asli itu ialah mak bapak dia kafir, tok nenek dia kafir. Bila dia nak masuk Islam, maka wajiblah dia kena mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tak mampu nak ucap asyhadu, maka memadailah dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi disyaratkan dia wajib kena mempelajari kalimah asyhadu sampailah dia pandai, maka dia kena mengucap lagi sekali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia kena mengucap macam tu. Adapun kalau nak tambah asyhadu pada kalimah yang kedua tu, tak ada masalah. Ataupun tak nak lafaz asyhadu pada kalimah yang kedua, tak ada masalah. Tapi dengan syarat lafaz asyhadu tu mesti ada, wajib ada pada kalimah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah
Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah memadai dah. Tapi lebih baik kalau kita letak dua-dua sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam kitab ni dia kata, jadi orang kafir nak masuk Islam ni, wajib dia kena mengucap syahadah. Kalau dia tak ucap syahadah, maka tak diterima Islamnya. Jadi kan rukun yang pertama ni wajib mengucap syahadah tu ialah pada orang kafir. Mak bapaknya kafir, tok neneknya kafir, dia nak masuk Islam, maka wajib dia kena mengucap syahadah. Adapun kita ni masuk kita ni siapa? Kita ni orang Islam anak keturunan. Macam mana Islam keturunan tu? Mak kita Islam masa melahirkan kita, mak kita beragama Islam. Bapak kita Islam, atuk kita Islam, nenek kita Islam. Maka kita tu jadi Islam automatik. Adakah wajib mengucap syahadah? Maka tuan-tuan, bila kata adakah kita yang Islam keturunan ni wajib mengucap syahadah? Maka berlaku persoalan ni, khilaf. Berlaku persoalan adakah kita ni wajib juga mengucap syahadah? Kita yang Islam keturunan ni, mak kita Islam, bapak kita Islam, atuk nenek kita Islam, adakah wajib kita mengucap syahadah nak masuk Islam ni? Maka berlaku khilaf di kalangan para ulama. Di antaranya siapa? Di antaranya ialah Imam Malik ataupun mazhab Maliki. Imam Maliki tu dengan Imam kita Asy-Syafi'i. Imam Malik kata walaupun kita ni Islam keturunan, walaupun kita ni Islam keturunan, masuk Islam keturunan tu bapak kita Islam, mak kita Islam, datuk nenek Islam, kita lahir sebagai orang Islam. Jadi kata Imam Malik wajib juga mengucap syahadah walaupun dia tu Islam keturunan sekalipun. Kenapa? Sebab berdasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata macam mana? Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis. Berdasar kepada hadis tu, maka Imam Malik kata orang yang Islam keturunan ni wajib juga mengucap syahadah sekali seumur hidupnya. Berdasar kepada Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Diperintah akan aku ataupun nak disuruh akan aku an uqatilan nas, bahawa membunuh atau memerangi oleh aku akan manusia. Hatta sehinggalah manusia tu yashhadu, mengucap oleh mereka itu manusia tu mengucap manusia tu alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mengucap bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Bila dia mengucap macam tu, maka Nabi takkan perang dia dah. Nabi takkan bunuh dia dah. Jadi faham macam itulah. Imam Malik kata wajib juga orang yang Islam keturunan ni, mak Islam, bapak Islam, wajib juga sekali seumur hidupnya nak dia mengucap syahadah. Baik. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak wajib orang yang Islam keturunan ni mengucap syahadah. Tak wajib. Asal apa tak wajib? Sebab berdasar kepada hadis Nabi juga. Imam Syafi'i kata Nabi pernah bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Bukan kata berimanlah kamu. Tak. Nabi tak kata beriman kamu tak. Tapi Nabi kata jadidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu itu dengan mengucap la ilaha illallah. Jadi berdasar kepada hadis ini, maka Imam Malik kata hanya sunat sahaja orang yang Islam keturunan ni mengucap syahadah sekali
nak seumur hidupnya. Macam tu. Baik, tengok ya. Kemudian kata tuan-tuan, dalam masalah syahadah ni lagi, dalam masalah syahadah ni lagi tuan-tuan, perhati baik-baik. Kalau orang tu kafir asli, dia nak masuk Islam, wajib dia kena mengucap syahadah. Baik, ada syarat tak? Ada syaratnya. Syaratnya, dia kena baligh, dia kena sampai umur, dan dia kena rela hati, tidak ada paksaan. Kalau paksaan, maka tidak sah syahadah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah dalam Quran kata la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang kafir nak masuk Islam, kita tak boleh paksa dia nak masuk Islam. Bukan makna la ikraha fiddin tu makna orang Islam yang dah Islam ni, dia tak boleh paksa. Kalau nak semayang pun tak semayang pun tak boleh paksa. Tak boleh. Dia nak berzina ke silakan. Tak boleh. Kita orang dah Islam ni, dah beriman ni, kita terpaksa. Kita kena paksa nak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun orang kafir, bila dia nak masuk Islam, itu tak perlu dipaksa. Dia kena rela sendiri. Baik. Okey, tadi saya sebut tadi syarat orang kafir nak masuk Islam tu syaratnya dia kena baligh. Ada pun orang yang belum baligh, dia nak masuk Islam juga, maka dia kena bergantung dengan apa? Dengan kedua ibu bapaknya ataupun salah satu daripada kedua ibu bapaknya. Katakanlah katakanlah Ramasami dengan Dewi. Ramasami Hindu. Dewi tu pun Hindu. Ramasami Hindu, Dewi tu Hindu. Tiba-tiba kan anak dia yang umur 7 tahun, umur dia 7 tahun nak masuk Islam. Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Belum lagi baligh. Dia belum baligh lagi. Habis macam mana anak dia tu nak masuk Islam? Anak Ramasami dengan Dewi ni. Maka kenalah Ramasami dengan Dewi tu masuk Islam. Barulah anak yang tidak baligh tu ikut sekali tanpa ucap syahadah sekalipun. Bila Ramasami dengan Dewi tu masuk Islam dengan ucap syahadah, maka automatik anak dia yang umur 7 tahun tu jadi Islam terus. Jadi Islam dengan sendirinya. Ikut tabi'. Dia mengikut dua bapaknya tuan-tuan sekalian. Baik. Ni jadi kita faham ilmu macam tu tuan-tuan ya. Dalam masyarakat kita berlaku ni. Tapi saya tak tahulah mereka reti tak reti yang jadi macam ni. Reti tak reti wallahu alam. Katakanlah ya. Sepasang suami isteri orang Islam. Katalah nama seorang tu Pak Dolah. Contohnya Pak Dolah. Nama Pak Dolah, okey. Isteri nama apa? Isteri nama katalah nama Aina. Contoh. Contoh ya. Katalah suami tu nama Pak Dolah. Suami isteri tu nama apa Aina. Nama Aina contoh ya. Baik. Kata kan katakanlah ya. Pak Dolah dengan Aina ni kan dapat anak angkat. Siapa anak angkat siapa? Anak angkat Ramasami tadilah. Dewi tu beranak, tuan-tuan sekalian, mati. Katalah contoh Dewi tu meninggal dunia. Jadi kan si Ramasami ni tak ada arah dia. Dia bagi anak dia tu. Anak dia tu katalah anak dia perempuan ke lelaki, tak kira salah. Anak dia tu kan dia beri nama apa ni Arumugum. Anak dia nama Arumugum, tapi kan Ramasami ni dia tak boleh jaga sebab tak ada isteri dah. Dia pun dah susah hati dengan isteri dia mati tu. Dia pun bagi pada Pak Dolah dengan Aina ni. Ini Pak Dolah, saya punya anak lah Pak Dolah. Saya punya bini sudah matilah. You angkatlah ini saya punya anak ni. Angkatlah saya punya anak ni. Lu kasih belalah sama dia. Ya, Pak Dolah dengan Aina pun ambil lah. Tengoklah anak India ni kan. Okey. Jadi Pak Dolah tu boleh belalah. Belalah, bawa lah naik kereta wajar dia. Bawa lah. Bawa lah budak ni. Balik.
Anak, bawa balik ke rumah. Anak, Aina pun seronoklah dapat anak, walaupun anak tu anak Hindu, anak India sekalipun. Anak, dia bela pelihara bagi makan. Anak, yang $4 ni tu imam. Anak, $4 ni imam masjid, imam imam apa ni di Sungai Manik tu. Anak, ya. Anak, jadi kan, anak contohlah ni contoh kan. Ada anak, ni bela bawa lah pergi masjid, pergi surau. Anak India tadi ni. Anak, ajarlah si $4 ni pun, ajarlah dia. Ajarlah dia Quran, baca Quran. Ajarlah qiraati, tapi belum balik lagi. Belum balik lagi ni. Tapi belum balik lagi ni. Okey. Bapak dia Ramasamy itu tetap Hindu lagi. Mak dia dah meninggal. Ramasamy tetap Hindu lagi. Anak ni tuan-tuan sekalian, dibeluk oleh $4 tu. Pandai dah baca Quran. Umur 7 tahun tu, dah pandai baca Quran. Dah boleh mengucap syahadah. Baik. Okey, jadi kan anak tadi, anak Ramasamy dengan Dewi yang nama Arumugam tu, tapi pada $4 tu dia tukarlah nama. Bukan nama Arumugam dah. Dia pun nama apa tak tahulah tu. Kita tanya dia pula. Baik, kita tanyalah. $4 dengan Aina nak pun nama apa, ikut dia lah kan. Baik. Jadi kan anak tu dah pandai baca syahadah, dah pandai baca Quran. Okey. Ramasamy tadi tetap Hindu. Okey. Adakah anak dia tadi tu yang nama Arumugam tu Islam ataupun tidak? Okey, dalam chat ni ada nak jawab? Ada siapa nak jawab tak? Ada siapa nak jawab tak dalam chat? Ataupun unmute, siapa nak jawab? Saya Islam. Itu siapa banyaknya? Tak. Okey, alhamdulillah. Ini semua ni semua dah ngaji dengan saya belaka. Jawab ni. Semua dah ngaji dengan saya. Jawab tak ni. Betul. Jawapannya tak Islam. Pasal apa tak Islam? Sebab anak tu belum balik lagi. Baik. Kalau dah si Arumugam tu anak kepada anak Ramasamy dengan Dewi dia nak masuk Islam, maka tunggulah dia balik ataupun tunggu Ramasamy itu masuk Islam. Kalau Ramasamy masuk Islam, maka automatik Arumugam tu Islam. Ataupun Arumugam tu sampai umur dia, katalah dia balik umur dia 14 tahun dia balik. Maka masa tu $4 pun kena ajar dia ngucap syahadah. Kena dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka barulah sah Islamnya. Baru sah Islamnya tuan-tuan sekalian. Kalau sekiranya si anak India yang dibeluk oleh $4 tu meninggal dunia sebelum balik, maka tak boleh, haram hukumnya disembahyangkan. Tak boleh disolatkan. Walaupun dia dah pandai baca Quran. Ada dia ajarnya qiraati lah, dia ajarnya baca Quran, dia ajarnya. Walaupun dah pandai sekalipun, maka hukumnya tak boleh disembahyangkan. Pasal buat tali sembahyang ni? Sebab dia belum lagi diakui sebagai orang Islam. Jadikan tuan-tuan, untung tak orang yang Islam keturunan ni, di situ pun dah nampak keuntungan dah tuan-tuan. Islam keturunan pun dah nampak untung dah kita tuan-tuan sekalian. Maka sebab itulah kita jangan sia-siakanlah Islam yang Allah dah anugerah kepada kita. Bukan semua orang Allah Ta'ala bagi agama Islam ni tuan-tuan sekalian. Banyak ada orang yang pakar dalam sejarah Islam, tapi dia tak sempat masuk Islam. Dia meninggal dalam Buddha dia tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik tu. Jadi macam mana nak hargai Islam yang kita dapat ni? Hargailah dia dengan apa? Dengan mencari ilmu, membetulkan kita punya akidah, membetulkan kita punya fiqh, membetulkan kita punya akhlak. Itu makna kita tu menghargai agama Islam yang Allah Ta'ala dah bagi. Baik. Okay. Bab syahadah ni pun dah selesai. Cakap tu lah. Habis. Kemudian kita masuk pula rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua ialah mendirikan sembahyang yang 5. Dalam ni ada apa ni? Ada pertanyaan. Kalau anak tu diambil sebagai anak angkat dan tak tahu asal keturunan, anak kira Islam ke tak? Okey.
Kalau kan kalau anak tu diambil sebagai anak angkat. Tapi tak tahu asal keturunan. Baik. Soal tak tahu keturunan ni, di mana dia ambil? Dia kena macam tu. Di mana negeri dia ambil? Kalau negeri tempat yang dia ambil anak angkat tu, dia tiba-tiba jumpa buah sawit. Contohlah, kata jumpa budak tu dalam semak, dalam kelapa sawit. Tapi nampak macam Melayu, nampak macam India. Nampak macam muka keling-keling sikit, contohlah kan. Okey. Kata keling tu bukan kata ni dah, keling tu maksud mamak lah, India Islam, India Muslim lah. Jangan marah pula. Ya, jadi kan nampak macam tu. Bila tak tahu macam tu tengok dulu. Tak mana kita ambil. Kalau tempat kita ambil tu majoritinya orang Islam, maka dikira dia sebagai Islam. Tengok tempat. Kalau macam Malaysia ni kan, kita dah tahu dah. Tengok muka tahu dah. Tengok muka tengok tu. Ini macam Yap Ahloi je ni. Tahu dah Cina. Tengok muka kan. Tengok muka dia tu macam mana rupa tahu. Anak Cina tahu. Anak India pun kita tahu. Anak Melayu kita tahu. Katalah rupa macam Melayu ni. Tapi anak orang asli. Tengok tempat tu. Tempat-tempat dia kita ambil. Kalau jumpa dalam hutan. Tak maunya ada anak orang dalam hutan tu. Kecuali anak orang asli ya. Tengok tempat, tengok keadaan. Okey. Jadi kalau macam tu. Nak kira Islam ke tidak? Tengoklah keputusan daripada asal keturunan tu. Dapat keputusan lah. Baru boleh letak Islam atau tidak. Okey. Baik ya. Baik. Jadi yang kedua. Mendirikan sembahyang yang 5. Baik. Okey. Bila sebut mendirikan. Bila-bila pun tuan-tuan ya. Bila-bila pun lah. Dalam Quran kan bila kata suruh buat solat tu, semayang tu tuan-tuan. Mesti Allah datangkan kalimah apa? Kalimah aqimus salah. Aqimus salah. Daripada perkataan aqama yuqimu iqamatan. Fi'il amr dia aqimus salah, dirikan olehmu anak sekalian akan sembahyang. Tuan-tuan ya. Bila katakan bila kita sebut dalam Quran kata aqimus solah tu bukan saja-saja tu Allah letak perkataan tu. Bukan saja-saja Allah letak perkataan aqimus solah, bukan. Mana apa tuan-tuan ya? Apa salahnya kalau Allah tak if'alus solah, buatlah olehmu akan sembahyang. Buatlah olehmu akan sembahyang. Kenapa tak dirikan olehmu akan sembahyang? Maknanya tuan-tuan, bila sebut dirikan olehmu akan sembahyang tu dengan makna mendirikan olehmu akan hak-hak sembahyang. Sembahyang tu ada hak tak? Ada hak dia. Apa hak dia tu? Hak dia tu ialah kita kena tahu syarat sahnya, kita kena tahu syarat wajibnya, kita kena tahu perkara yang membatalkannya. Itu dinamakan mendirikan sembahyang. Bukan boleh mendirikan sembahyang tu tanpa mengetahui syaratnya, rukunnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, perkara yang membatalkannya. Bukan kita boleh sembahyang tanpa mengetahui yang tu. Pendek katanya, tidak boleh kita mendirikan sembahyang dengan tak ada ilmu, dengan jahil. Dengan jahil dia sembahyang tu, tengok orang sembahyang dia sembahyang. Lagi pun mudah aja kalau pergi masjid, tengok imam rukuk, tengok orang sedang rukuk, dia rukuk. Tengok orang baca Fatihah, tengok orang baca Fatihah, dia baca Fatihah. Tengok orang baca surah, dia baca surah. Orang yang rukuk, lepas rukuk dia i'tidal, orang i'tidal. Dia i'tidal. Tengok orang sujud, dia sujud. Tapi dia tak tahu perkara yang mengesahkannya apa, perkara batalkannya apa. Maka orang macam tu tuan-tuan sekalian, kata Ibnu Ruslan dalam kitab dia Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmi, bukan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan bermula tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu, bighairi ilmi, tidak ada ilmu, ya'malu, dia beramal, maka a'maluhu, amalan-amalannya itu ditolak dan tidak diterima. Sebab itulah tuan, pasti sebelum kita buat ibadat,
pastikan dulu kita menuntut ilmu. Sebab itulah perkara yang wajib mula-mula kita kena buat dalam Islam ni ialah menuntut ilmu. Walaupun mula-mula tu ialah mengenal Allah, tapi nak mengenal Allah Ta'ala tu mestilah dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana nak buat ibadat? Hati-hati tuan-tuan tu. Hati-hati sangat-sangat benda tu. Jangan sibuklah dengan benda lain lagi. Walaupun kita sibuk dengan benda dunia ni, sebab kita hidup dalam dunia ni, nak jaga rezeki, nak kerja begitu, tapi tolong beri juga masa untuk kita beragama. Yakni beri masa untuk kita memperbaiki amalan kita, akidah kita, dengan berilmu ataupun dengan mencari ilmu. Baik. Jadi rukun Islam yang kelima ni, rukun iman yang kedua ni, mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Tu 5 kan? Dirikan. Okey. Kena. Okey. Tadi tuan-tuan yang saya kata rukun tadi ni, rukun tadi ni, rukun tu mana perkakas, perkakas. Ada soalan daripada ini tak tahu perempuan ke lelaki, Z Yusman. Z Yusman saya tak tahu lelaki ke perempuan ni, mungkin Fauzi ke, mungkin Uzi ke, tak tahu lah ni. Daripada Z Yusman dia kata, Ustaz, kalau anak orang bukan Islam meninggal sebab tu belum balik, di mana ke tempat di akhirat? Nanti di dalam syurga. Tapi dalam syurga anak orang kafir yang meninggal dunia sebelum daripada mati sebelum balik, maka tempatnya dalam syurga menjadi pelayan-pelayan orang di dalam syurga. Anak orang kafir yang meninggal sebelum balik. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan, mendirikan sembahyang yang 5. Baik. Tadi saya katakan rukun dengan mana perkakas-perkakas yang nak sempurnakan Islam. Kenapa tak boleh kata ke rukun dengan mana perkara yang nak mengesahkan Islam? Tak boleh. Pasal apa? Kenapa tuan-tuan? Kerana kan tuan-tuan katalah ada orang tak solat. Tak apalah. Kalau masalah syahadah tu, kalau dia Islam keturunan, dia tak perlu syahadah. Sebab sunat jadi si mazhab Syafi'i kan. Okey, baik. Tapi kalau orang tu tak sembahyang, adakah dia hukumkan dia kafir? Adakah hukumnya dia kafir kalau dia tak sembahyang? Ataupun sekali sembahyang, sekali tidak, zuhur sembahyang, asar tidak, maghrib tidak, isyak sembahyang, subuh tidak, zuhur sembahyang. Ramai tak orang macam itu dalam masyarakat kita ni? Ramai. Bukan sikit, ramai yang perangai macam tu tuan-tuan. Adakah itu kufur orang yang macam ini? Ataupun ada orang yang langsung tidak pernah solat. Langsung tidak pernah menunaikan sembahyang, tak pernah, puasa tak pernah. Tapi dia orang yang Islam. Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dia mengaku macam tu. Yang dia tasdik dengan hati dia. Adakah dia kafir? Maka jawapannya tidak. Dia tetap namanya dia itu Islam dan dia beriman, tapi cacatlah iman dia tu. Sebab tidak diterjemahkan dengan amalan. Al-a'malu bil jawarih. Macam tu. Tak serupa dengan masalah rukun dalam makna rukun solat. Sebab itulah rukun tu tak boleh kita kata rukun dengan mana perkara nak mengesahkan. Kalau rukun solat, rukun sembahyang, dengan mana rukun dengan mana perkara yang tak dapat tindak. Maknanya mesti kalau tak buat batal sembahyang. Contohnya kalau niat solat tu, niat sembahyang, usolli yang kata Allahu Akbar dalam hati kita, aku sembahyang pada zuhur. Itu niat. Maka niat tu menjadi rukun di dalam sembahyang. Sekiranya orang tu sembahyang tanpa niat, maka sembahyangnya tidak sah, batal. Baik. Adakah rukun Islam mana macam tu? Tak. Bukan rukun mana macam tu. Maknanya apa?
maknanya rukun, kalau pandang pada rukun semayang tu memanglah mana membatalkan membatalkan semayang. Tapi kalau rukun Islam bukan makna perkara yang mengesahkan Islam tak. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada perkakas alat-alat atau perkara-perkara yang nak sempurnakan Islam. Dengan makna kalau orang tu syahadah Islam dia Islam tapi tak semayang, buat maksiat lagi pula, maka orang tu cacatlah imannya, ataupun cacatlah Islamnya, cacatlah. Orang semayang dia tidak, orang baik dia jahat. Orang kata jangan buat maksiat tapi dia buat maksiat. Maka cacatlah Islamnya tuan-tuan sekalian. Kalau kita pandang dia pun, kita akan kata dia ni Islam dia kurang, dia ni. Kurang pasal apa? Sebab dia telah mencacatkan rukun Islam. Bukan mana kafir nak. Yang jatuh kafir tu ialah apabila mengingkari segala rukun. Bukan segala. Salah satu daripada rukun Islam tu dia ingkar. Contohnya, mana ada wajib semayang ni? Tak ada . Pandai-pandai je kau kata wajib semayang. Maka orang tu jatuhlah kepada kekufuran. Kalau dia ingkar. Macam kita baca masalah Islam tadilah. Makna Islam tu apa? Yang kita baca dulu kan. Makna Islam tu mengikut dan menerima oleh zuhir seseorang. Okay. Walaupun dia tak sembahyang, meninggal sembahyang sekalipun, maka tetap namakan dia tu Islam. Baik. Jaga ya. Jadi rukun sini dengan mana perkakas atau perkara-perkara yang nak menyempurnakan Islam, bukan dengan mana nak mengesahkan Islam. Baik. Yang ketiga daripada rukun Islam tu memberi zakat. Dengan mana membayar zakat. Jadi kan kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan zakat ni yang menjadi rukun Islam ni, ada dalam kitab fiqh berkenaan dengan zakat. Jadi zakat dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, bukan semua harta benda kita diwajibkan zakat. Ada perkara harta-harta yang telah ditentukan oleh syarak yang wajib dibayar zakat. Umpamanya seperti zakat tanam-tanaman. Zakat tanam-tanaman tu seperti zakat padi, zakat gandum, zakat jagung. Itu antara tanam-tanaman, biji-bijian yang diwajibkan zakat. Yang diwajibkan zakat. Kemudian zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan ni pula kena pada buah yang dua jenis aja, iaitu buah anggur dan buah tamar. Ada pun buah durian, buah buah harum manis, buah rambutan, buah manggis, buah limau. Itu semua tidak diwajibkan zakat kecuali apabila diperniagakan. Itu masuk dalam zakat yang ketiga, iaitu zakat harta benda perniagaan. Zakat harta benda perniagaan. Zakat perniagaan. Lepas tu zakat emas dan perak. Lepas tu zakat binatang. Binatang tu pula bukan semua binatang kita wajib zakat. Kalau kita pelihara banyak sekalipun, yang kena zakatnya apa dia? Unta, kambing, lembu, dan yang seangkatan dengan lembu, kerbau, yang seangkatan dengan kambing, biri-biri, itu aja yang wajib zakat. Zakat binatang tu. Baik. Lepas tu zakat apa lagi? Lepas tu zakat, lepas tu zakat fitrah. Sampai bulan Ramadan kita wajib bayar zakat fitrah. Ada pun tuan-tuannya, ni minta maaf banyak-banyak ni. Ada pun zakat pendapatan, makan gaji kena bayar zakat. Yang itu tuan-tuan sekalian, minta maaf ya. Saya tak pernah tengok dalam kitab mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib kena bayar zakat
pendapatan. Walaupun banyak sekalipun tuan-tuan. Walaupun banyak sekalipun. Kenapa? Zakat pendapatan ni tuan-tuan ya. Kalau kita tengok cara pembayarannya, bayar sebulan sekali lah. Katalah seorang tu gaji dia, katalah gaji dia tu 5,000 sebulan 5,000 kali dengan 12 tuan-tuan. Maka bila kali 16 jadi banyaklah. Bila banyak sampai nisab. Baik. Dia bayar sebulan. Padahalnya gaji tu belum dapat lagi. Dia ada kira dah daripada Januari sampai bulan Disember dah kira dah. Padahal tak dapat lagi. Dia bayar dah bulan pertama dapat gaji 5,000. 5,000 tak cukup nisab lagi ni. Dia bayar juga 5,000 tu dia bayar juga zakat, tuan-tuan. Tiba-tiba kan kerja kena COVID. Contohlah kena COVID. Bila kena COVID meninggal dunia, na'udzubillah. Contoh ni. Bulan berapa kena? Bulan 1 kerja, bulan 2 kerja dapat gaji, bulan 3 kerja. Bulan 4 kena penyakit. Mati bulan 4 tuan-tuan sekalian. Baik. Sedangkan dia dah bayar zakat bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 dah bayar. Tapi kalau kita bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu, itu sampai ke nisab dia. Belum sampai nisab lagi tu. Sedangkan dia bayar zakat. Bulan 4 meninggal, bulan 5 tuan-tuan sekalian, dia tak kerja lah. Kalau dapat gaji pun dapat separuh. Tuan-tuan sekalian, adakah wajib bayar zakat lagi? Sedangkan dia kira daripada awal tu setahun, zakat yang bayar setahun. Ini masalah tuan-tuan sekalian dalam masalah ni. Jadi yang tu saya tak tahu nak jawab. Saya tak tahu nak kata apa dalam masalah lagi masalah. Kalau tanya pada saya zakat gaji ni ada ke tidak? Maka jawapan saya tak ada. Zakat gaji tak ada tuan-tuan. Sebab itulah dalam negara kita Malaysia ni pun kan, tidak semua negeri mufti dalam Malaysia ni nak sepakat mengatakan adanya zakat gaji. Umpamanya kalau negeri lain, Perak contohnya, Perak tidak mewajibkan zakat gaji. Kedah tak mewajibkan zakat gaji. Yang kebanyakan yang mewajibkan zakat gaji ni ialah Selangor dengan wilayah tuan-tuan sekalian. Itu wallahu alam. Tapi negeri lain tak ada wajibkan zakat gaji, tak ada. Maknanya apa? Maknanya ada perselisihan kat situ. Cuba diambil perbincangan tuan-tuan sekalian secara mendalam masalah zakat gaji ni tuan-tuan sekalian. Sebab benda ni menjadi persoalan masyarakat kita pada hari ni tuan-tuan sekalian. Kalau kata wajib, ramai yang tak bayar dulu. Katakanlah tuan-tuan, zakat gaji ni saya ingat saya bukan dulu-dulu tak ada pun, tak dengar pun zakat gaji. Baru aja. Macam mana orang dulu makan gaji dulu macam mana? Dosa lah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian kan. Jadi itu sebenarnya itu kerja para ulama dalam Malaysia lah. Sepatutnya satu masalah yang bersifat kesemua kena, bersifat semua kena, maka carilah penyelesaian dengan baik. Berbincanglah para mufti-mufti tu, ambil kata sepakat. Dia tidak, ini tak. Negeri ni wajib, negeri tak wajib, negeri tidak, negeri tu wajib. Jadi tuan-tuan macam masalah benda ni nampak ringan aja pula dah. Sepatutnya penguasa agama ni. Saya minta maaf lah. Itu pandangan saya tuan-tuan. Patutnya macam itulah. Bila berlaku je tu patutnya sepakat. Adakah wajib atau tidak? Sepakat. Tuan-tuan sekalian, ini tak. Mufti wilayah kata wajib, mufti Selangor kata wajib. Tapi mufti Perak tidak, mufti Kedah tidak. Mufti Kelantan tidak contohnya. Jadi kenalah sepakat sepatutnya badan-badan agama kita ni. Di bawah sultan ni sebenarnya. Jadi sultan pun kenalah ambil kira juga. Bukan hanya sebagai sultan tu duduk sebagai sultan saja. Bukan macam tu. Sepatutnya sebagai sultan tu dia kenalah juga tahu kenapa yang ni wajib, kenapa tak wajib. Jadi pada benda tu ada dalam rukun Islam, wajib zakat. Kalau wajib patut kena semualah. Minta maaf kan. Tu saya minta maaf tu. Sepatutnya macam itulah. Lagipun saya tengok tuan-tuan, kalau negara Arab, contohnya Saudi, Yaman, di Hadramaut, tuan-tuan, Yaman, saya sendiri pergi, duduk 4 tahun lebih, tuan-tuan. Maka orang sana tidak mewajibkan zakat gaji ni, tak ada. Padahal ada juga orang makan gaji, tak ada pun, ada juga. Tapi kenapa tak ada zakat gaji? Apa ulama sana tak jumpa ke dalil zakat gaji tu?
minta maaf tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik. Jadi wajiblah kalau kita dah ada dah, katalah kita bela kambing dah sampai nisab, dah sampai haul. Zakat tu dia ada syarat. Syarat dia kena sampai haul, kena sampai nisab. Nisab tu qadar yang diwajibkan oleh syarak. Macam tu. Wajiblah zakat. Baik, yang keempatnya puasa bulan Ramadan. Ni kita dah maklum dah ni. Puasa di bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan, maka wajiblah kita orang Islam ni berpuasa. Okey. Menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kelima, haji akan Baitullah bagi mereka yang puasa kepadanya akan jalan. Jadi wajib puasa ni dia bergantung dengan puasa ataupun tidak. Tapi wajib tetap wajib sebab dia jadi rukun. Tapi dia punya kelonggaran wajib tu sampai masa hilang huzur, ada kuasa. Macam contoh sekarang, kita di dunia sekarang ni menghadapi penyakit yang berjangkit ni, maka tuan-tuan sekalian, kerajaan Saudi mengambil tindakan membatalkan haji untuk orang luar. Takut penyakit berjangkit. Itu namanya uzur. Maka bila mana ni uzur, kita banyak duit sekalipun, adakah wajib kita pergi? Tak wajib. Pasal apa tak wajib? Sebab ada keuzuran. Baik. Okay. Jadi nampak dalam 5 rukun Islam ni, maka rukun yang kelima tu yang ada kelonggaran. Yang ini kelonggaran ni apa? Iaitulah yang mereka yang kuasa kepadanya akan jalan tapi tak gugur. Maksudnya kalau orang tu meninggal dunia dalam keadaan dia tidak dengan hal keadaan dia tidak sempat mengajarkan haji, maka wajib atas keluarganya ataupun wajib atas keturunan dia, orang yang makan harta pusaka dia, wajib mengupahkan haji untuk dia. Kalau si anak tu mampu ataupun orang yang tinggal tu mampu, waris dia. Kalau dia mampu, maka wajib dia menghajikan dia, mengupah haji atas orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita dah habis dah ni soal rukun Islam ni. Maka kita nanti masuk pula nanti kita minggu depan insya-Allah kita akan bicara pula tentang iman. Jadi maksud nanti bermula iman itu. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kalau ada masa, umur yang panjang, ada kelapangan, insyaAllah kita akan sambung lagi perbicaraan kita pada membicarakan tentang iman. Nanti kita bicara pula rukun-rukunnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita buka persoalan. Siapa-siapa yang ada persoalan, insya-Allah boleh diutarakan. Ada soalan tak? Sama ada dalam platform Zoom ataupun di dalam Facebook. Ada soalan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Ustaz ada sedikit konflik dia punya pendapat yang kata baby yang baru lahir kan tak kira dari Muslim ke tidak, parents dia tetap Muslim. Macam mana tu? Kalau baby tu tak Muslim, maksudnya soalannya Parents ibu bapa dia non kafir lah, kafir. Muslim. Macam tadi Ustaz cakap kan, dia tidak Islam kan kalau dia tak balik kan, sebab dia tak bersyahadah kan. Yeah. Tapi tadi Ustaz cakap dia masuk syurga juga. Jadi confuse sikit lah. Jadi kalau dia mati dalam keadaan sebelum balik, maka dia masuk syurga juga. Kenapa masuk syurga pula ni? Sedangkan dia kafir. Jadi kan bila mati sebelum balik, adakah dia ditaklifkan untuk dia beramal? Adakah syarat paksa dia kena beramal? Padahal dia belum balik lagi.
Jadi seolah-olah kalau Allah azab juga dia dalam keadaan dia mati dalam belum balik, kalau Allah azab juga dia, bererti Allah Ta'ala tu zalim lah pula. Jadi maknanya Ustaz, kalau dia meninggal, kita tak boleh mandi, tidak boleh buat macam Tak boleh. ma- Sebab masalah mandi sembahyang ni, ini hanya untuk hak orang Islam. Sama ada Islam keturunan, Islam keturunan atau dia masuk Islam. Katalah, contoh anak orang Islam mati kecil. Anak mak Islam, bapa Islam, dia mati kecil. Wajib tak kita mandikan, kita kapankan, kita sembahyangkan? Wajib. Pasal apa? Sebab walaupun dia tidak balik lagi, tetapi dia dah dikira sebagai Islam tak? Islam. Pasal apa Islam? Sebab dia lahir daripada perut orang Islam. Adapun anak orang kafir yang mati tadi ni, dia tak boleh katakan Islam. Pasal apa tak boleh? Sebab dia masih, mak bapak dia masih dalam keadaan kafir ataupun non-Muslim. Boleh faham? Okey. Maknanya walaupun kita bakar dia, contohlah, tapi dia tetap masuk syurga lah. Bakar tu hanya pada pandangan dia. Okey. Bakar tu jasad sahaja. Sedangkan roh takkan terbakar. Okey, boleh. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ada lagi soalan? Ada Ustaz, saja soalan rekaan ya. Silakan. Saya katalah mak bapak dia Islam, lepas tu salah seorang katalah murtad lah ya. Jadi seorang Islam, seorang murtad dah bercerai, anak dia yang belum balik tu dikira Islam ke tak? Ya. Kalau orang Islam, dua-dua Islam, katalah A, B, A ni suami, B ni isteri, dua-dua Islam. Okey. Tiba-tiba wa na'udzubillah, tiba-tiba salah seorang daripada A, B ni kafir, jadi jatuh murtad. Okay. Adakah anak tu juga jadi murtad? Tidak. Anak tu tetap mengikut orang yang tidak murtad. Kalau di antara A dengan B, katalah A ni murtad, maka anak tu tetap duduk di bawah anak B. Sebab B tu masih lagi Islam. Jadi anak tu ikut Islam lah. Anak tu turut jalan Islam. Kalau anak yang belum balik. Adapun anak yang telah balik, maka dia tu hak dia pilih sendiri ya. Kalau dia nak murtad sama ikut bapak dia ke ikut mak dia, itu dia murtad jadilah. Jadi murtad lah. Baik. Okey. Ini ada soalan ni daripada Puan Jumani. Jadi faham tak Puan Rin macam mana? Faham tak? Kalau dua-dua murtad, maksudnya anak dia pun jadi murtad juga ke? Kalau anak tu belum balik, dia ikut mak bapak lah. Kalau dua-dua murtad. Oh. B murtad. Dua-dua jadi murtad. Na'udzubillah. Kita minta pelindung daripada jadi murtad ni kan. Okey, katalah A murtad, B murtad. Anak dia belum balik. Maka anak akan ikut mak bapak. Kecuali kalau kerajaan selamatkan. Sebab tu dalam kes ni tau. Dalam kes yang katalah ni pernah berlaku di Malaysia tau. Tapi sensitif ni. Tapi tak apa, dalam platform Zoom ni mungkin tak ada orang yang dengar kan. Tapi dalam platform Facebook tak ada, tak apalah. Tak apa, tak ada masalah lah. Okey, gini ya. Kita sebut terang-terang je benda ni. Benda ni adalah ilmu lah. Katakanlah sepasang suami isteri yang Hindu ataupun yang Buddha. Okey. Bila salah seorang yang masuk Islam, katalah tadi Ramasamy dengan Dewi, Ramasamy masuk Islam, Dewi tak masuk. Antara Dewi dengan Ramasamy ni ada anak yang belum balik lagi. Okey, anak ni ikut siapa? Anak ni ikut siapa ni? Ramasamy. Dia Ikut ikut bapak orang dia. Islam lah. Ikut yang Dia Islam. ikut siapa yang Islam. Bukan dia ikut jadi kafir tak. Dia ikut Islam. Dia kena ikut yang Islam. Kalau Ramasamy itu Islam, maka Ramasamy yang akan ambil anak yang belum balik itu. Kalau kata mak dia nak juga, maka kerajaan kena
nak pastikan anak tu berada di bawah jagaan yang Islam. Faham tak? Macam tu. Faham. Jaga ya. Nah, tapi tadi ya, yang tadi masalah Islam tu ni, dua-dua murtad. Jadi anak yang balik macam mana? Anak yang ini anak yang belum balik ni kerajaan lah kena ambil kira. Anak sebab dia belum balik lagi. Anak jadi dua-dua dah masuk dah jadi kafir, nauzubillah. Anak jadi kerajaan kena ambil. Sebab tu kan dalam undang-undang murtad ni kita terpaksa campur tangan pula dalam anak masalah pentadbiran ni. Sebenarnya masalah pentadbiran ni anak masalah pemerintah lah kan. Sebab tu dalam Islam kan undang-undang murtad ni wajib kena ada. Pasal apa tahu? Sebab kalau ada satu orang murtad yang tidak dihukum, maka virus murtad dia akan lebih cepat merebak daripada virus corona. Faham? That's why lah kerana itulah di Malaysia ni tuan-tuan sebenarnya banyak tak orang jadi murtad? Banyak. Pasal apa banyak orang murtad? Kerana tidak ada undang-undang nak hukum orang murtad. Sepatutnya ini kerja wakil rakyat lah. Wakil rakyat lah. Kalau kita kata Malaysia negara Islam, maka ini kena digubal undang-undang ni tuan-tuan sekalian. Kena digubal tuan-tuan sekalian. Baik, jaganya. Ni kena dibuat undang-undang. Pasal apa? Sebab kalau kita tak jaga murtad ni tak jaga maksudnya kita biar aja orang murtad lah. Maka kita akan dapati nanti penyakit murtad ni akan cepat merebak dan lebih bahaya daripada virus corona tuan-tuan sekalian. Kalau corona tu kena kalau sebuah lah, kalau matilah. Tapi kalau masalah murtad ni kalau kena tuan-tuan sekalian, dia nak kembali balik pada Islam sangatlah susah dan akibatnya nanti tuan-tuan sekalian di akhirat nanti dia akan diazab kekal dalam api neraka. Dan bila orang tu murtad tuan-tuan sekalian, maka orang yang murtad tu banyak hukum atas dia. Mana apa? Maknanya amalan dulu tu semua kosong balik, habis semua balik, tak ada langsung dipakai, pakai batas pahala dia. Kalau dia masuk Islam balik semula, maka dia wajib mengqada segala amal ibadat yang dia tinggalkan dalam masa dia murtad. Dan orang ni kalau nak hukuman, dia wajib dibunuh. Kalau orang yang murtad ni wajib dia dibunuh. Pemerintah lah bunuh, bukan kita. Pemerintah lah hukum. Macam tu. Tapi dengan syarat lah. Setelah dia disuruh taubat. Taubat, tak nak taubat juga. Syahadah, tak nak syahadah juga. Maka tuan-tuan segera tidak dibicarakan lagi. Maka untuk dia dihukum dengan hukum mati. Wallahu alam. Jadi harta orang murtad tu jadi milik kerajaan. Boleh tak harta orang murtad tu difaraidkan pada keluarga dia? Tak boleh. Automatik bila sahaja dia murtad sahaja, maka segala harta-harta dia menjadi milik kerajaan. Wallahu alam. Ada soalan dalam platform Facebook ni daripada Pak Long Amri ni. Assalamualaikum Ustaz. Untuk zakat fitrah kita bayar guna duit taklid kepada mazhab Hanafi. Jadi untuk bayar zakat-zakat yang lain macam mana Ustaz? Perlu ikut mazhab Hanafi juga ke atau mazhab Syafi'i? Adakah boleh kita bayar zakat fitrah ikut mazhab Hanafi manakala zakat yang lain ikut mazhab Syafi'i? Ni tuan-tuan ya. Kerana zakat ni setelah kita ada kerajaan, kita ada pemerintah. Jadi pemerintah telah membuat satu peraturan dalam negara kita, bayar zakat fitrah dengan duit walaupun bukan daripada mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah ni wajib dibayar dengan makanan yang mengenyangkan
di dalam negeri tersebut. Kalau negara kita makanan mengenyangkan apa dia? Beras. Maka wajib bayar zakat fitrah tu dengan beras mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ada pun yang bayar dengan duit, itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab Hanafi, tuan-tuan. Tapi ingat tau, ingat nah, kita pada hari ni kan, saya rasakan kerajaan kena pemerintah lah, dia kena ambil kira juga, tuan-tuan. Dia kena ambil kira juga gini tau. Okay, walaupun dibenarkan bayar dengan duit, adakah semua rakyat Malaysia ni wajib dia bayar dia kena bayar dengan duit walaupun kerajaan sudah menetapkan bayaran zakat fitrah dengan duit? Adakah semuanya ikut macam tu? Sebab itulah dulu tuan-tuan sekalian kan, zakat fitrah kita ni bayar dengan duit satu peringkat je, satu makam je. Sekarang ni ada 3 kan. Ada RM7 lah, ada RM14 lah kan. Dan sepatutnya bila dulu buat macam tu. Dan kalau saya tanya pada saya lah tuan-tuan yang zakat fitrah ni kan, kalau tetap macam tu pun saya rasa tak kena juga. Tetap okey, untuk orang awam biasa RM7, untuk yang pertengahan 14, untuk yang tu 21 contohlah kan. Okey tuan-tuan ya. Bayaran zakat fitrah walaupun ikut mazhab Hanafi ni boleh dibayar dengan beras, tapi tetap beras yang kita makan di rumah, tetap makanan kita nak bayar dengan duit tu, nilaian duit tu nak ikut macam mana beras yang kita makan di rumah. Faham tak? Kalau kita makan di rumah beras tu beras mahal. Macam contohnya tuan-tuan ya, beras basmati triple A tu yang panjang dekat sejengkal tu, panjang dia tuan, beras dia tuan-tuan. Contohlah. Tuan-tuan. Jadi beras tu sekilo pun dah berapa belas ringgit tuan-tuan sekalian. Sekilo pun dah RM25 dah tuan-tuan sekalian. Jadi mana boleh bayar dengan RM21? Sepatutnya kena ambil kira juga benda ni. Bukan kira bayar ikut kerajaan pula. Jadi tuan-tuan, kerajaan pun kena ambil kira juga dulu macam ni. Jadi tuan-tuan, jadi kalau bayar zakat lain pun kan, zakat lain pun sama jugalah keadaan dia, zakat lain yang lain-lain pun. Nak bayar zakat pendapatan, nak bayar zakat perniagaan ke, zakat buah-buahan ke. Jadi kalau ikut dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, kalau padi keluar je padi, bukannya duit. Ini pernah kami buat perbincangan ya tuan-tuan ya. Kenapa mazhab Syafi'i ni tak boleh keluar dengan duit? Macam ni tuan-tuan ya. Okay, baik. Okay, saya bagi ini sebab ni pernah buat perbincangan masa di Patani dulu. Pernah buat perbincangan. Okay. Macam ni ya. Okay, katalah di Kedah ataupun di Perak ni ada padi lah. Setempat-tempat ada padi kan. Sekarang ni kan, dia tak ikut mazhab mana pun saya tak tahu ni. Ikut yang keluar zakat ni, pada pesawah-pesawah ni, petani-petani ni, dia keluar zakat padi dia tak tahu macam mana. Zakat mana, mazhab mana tak tahu. Macam ni ya. Katalah padi di bendang tu sudah masak dah. Lepas tu datanglah mesin, ambil mesin. Lepas tu dah penuh mesin tu, dicurah dalam lori. Maka lori tu tuan-tuan terus bawa kepada kilang. Bawalah bawalah pada kilang padi lah, kilang nak buat beras tu, bawa lah. Jadi nak timbang macam mana? Timbang sekali dengan lori, lepas tu nak tolak berat lori, maka dapatlah berat padi. Baik. Jadi juallah padi tu. Bila jual padi tu, maka dapat duit. Duit tu lah dikeluarkan zakat. Okey tuan-tuan ya. Tang sinilah masalah dia. Tang sini masalah dia. Apa masalah tang sini ni? Kita jual tadi padi tu, dalam padi tu ada tak hak asnaf? Sebab dalam mazhab Syafi'i, wajib keluar zakat tu padi. Maknanya dalam padi tu ada dah asnaf yang lapan tu, ada hak fakir, ada hak miskin, ada hak mu'alaf dan sebagainya dalam padi tu. Jadi kita jual padi tu. Berarti pada kategori itu kita menjual hak orang tak? Itu soalan dia Pak Long tu. Itu soalan tu, itu dia punya persoalan dia macam tu. Jadi bila jual hak orang, tuan-tuan sekalian, maka duit kita dapat tu
nak bercampur tak dengan hak orang, kita keluarkan zakat. Kaifa, mana mungkin. Wallahu alam. Yang tu kalau Pak Long nak lebih tahu lebih lanjut, dekat Kedah banyak orang alim. Sila tanyalah. Saya bukan kerti sangat pun. Cuma masa di Patani dulu, pernahlah kami berbincang dengan baba-baba kat sana. Maka dapati macam ni lah keadaan dia. Itu kalau babalah dia cukup, dia tak suka kata jual padi, lepas tu dapat duit, buat keluar zakat. Itu bukan zakat padi macam tu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi kalau ikut pengiraan yang Ustaz ceritakan tadi, kalau kita ikut pengiraan beras yang kita makan di rumah tu kan, maknanya lain orang lainlah dia punya ni kan, Betul. bayaran zakat dia Ya. lainlah, tak samalah maksudnya kan. Sama. Ikut beras yang kita makan di rumah lah. Ikut beras nak bayar. Kemudian Ya. Ya, kemudian silakan. saya berkenaan dengan zakat fitrah ni kan, kan ada sebahagian daripada kita yang dia buat bayaran zakat tu tanpa melalui Baitul Mal kan, terus direct kepada asnaf. Macam mana dengan bahagian bagi amil tu Ustaz? Kan dalam pembahagian tu ada bahagian bagi amil kan. Baik, okey. Sini ya Okey. sekarang ya. Okey, baik. Zakat fitrah ni dia termasuk dalam zakat batin. Zakat ni dia terbagi kepada dua. Satu dinamakan zakat zohir, satu dinamakan zakat batin. Zakat zohir tu zakat-zakat yang lain-lain. Zakat perniagaan, zakat berpadi, zakat buah-buahan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Itu namakan zakat zohir. Okey. Maka zakat zohir ni ada dalam tu hak amil. Ada pun zakat fitrah dinamakan zakat batin. Bila namanya zakat batin, maka harus, saya tak kata wajib ya, harus orang yang nak keluarkan zakat fitrah tu, dia bagi terus kepada fakir miskin. Sebab perlu ke dibagi pada amil, sedangkan fakir miskin tu dah masuk dalam asnaf, sedangkan amil tu juga dimasuk dalam asnaf. Kita dah penuhi dak zakat tu? Sudahlah kalau ikut Ustaz. Dah lah. Sebab kita dah bagi direct pada asnaf kan. Ya, Jadi betul. okey. Maksudnya memang tak adalah bahagian untuk asnaf amil tu tadi kan. Jadi Okey. pun bukan wajib bagi pada semua asnaf tak. Tak wajib bagi pada semua asnaf pun. Sekurang-kurangnya 3 asnaf dah cukup dah. Fakir, miskin ataupun orang yang berhutang atau mu'alaf dan sebagainya. Dah lah. Cukup dah tu. Kalau mu'alaf, kalau asnaf mu'alaf tu tak kira lah Ustaz, sama ada dia yang yang mewah ataupun yang miskin, tak kira lah. Dia masalah mu'alaf tu sekira-kira kalau dia baru masuk Islam, kekuatan iman dia belum kuat lagi, kekuatan Islam dia, maka orang macam tu yang kita nak bagi. Walaupun dia kaya sekalipun, nak menjinakkan hati dia. Okey. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, melunaskan tanggungjawab membayar cukai pendapatan, kita nampak dilihat lebih pada tanggungjawab sosial kan. Ya. Bagaimana pula zakat cukai pendapatan ni dilihat daripada perspektif Islam tu? Dalam Islam ni tak ada cukai ni Puan Azhar ni. Dalam Islam tidak ada cukai. Dalam Islam mengambil cukai itu hukumnya adalah haram. Dah jelas. Jangan suruh saya uraian dalam lagi. Yelah, maksudnya dari segi macam kalau kita tengok kerajaan Malaysia ni, bila kita lari daripada cukai pendapatan, dia
macam-macam lah dia blok kita punya pergerakan kan. So, itu saya tengoklah dari segi, saya memang tahulah benda tu taklah berdosa kan, tapi dari segi implementasi kerajaan tu, kalau kita nak kaitkan dengan hukum lah, itu yang kita nak kaitkan. Kalau masalah kerajaan ni, itu masalah keduniaan semata-mata, bukan masalah agama. Kalau ikut Islam tu tak boleh kerajaan, tak boleh ambil cukai, haram ambil cukai. Itu saja. Ya. Apa cukai pun sebenarnya dalam Islam tak ada. Cukai pintu, cukai pendapatan, cukai jalan, cukai apa lagi? Cukai tanah. Dalam Islam tak ada. Cukai tak ada. Okey, faham Ustaz. Alhamdulillah. Maksudnya Ustaz, dari segi keadaan sekarang ni kita orang Islam macam kena double lah kan. Cukai Yalah. lagi, zakat lagi kan. Ya, betul lah. Betul lah tu. Sebenarnya cukai tu untuk orang yang bukan Islam je kan, kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam, Jizyah. cukai untuk, sebenarnya kan cukai untuk orang kafir ni kan, untuk orang bukan Islam duduk dalam negara Islam tu dipanggil jizyah tau. Jizyah. Dia tak nama je cukai. Dan dia kena satu je. Kita orang Islam, kita agama kita Islam ni kan, dia bukan bersifat zalim. Macam kerajaan, minta maaf lah, saya bukan nak kata kerajaan mana-mana pun, dalam dunia sama je. Nak cuba tengok cukai ya. Cukai yang dikenakan kepada rakyat tu banyaklah cukainya. Cukai jalan, cukai pintu, cukai pendapatan, cukai tanah, cukai apa lagi? Cukai nak buang sampah. Cukai apa lagi? Banyak cukai tak? Banyak cukainya tuan-tuan kena bayar. Baik, tapi kalau kerajaan Islam yang betul-betul Islam di pemerintah, kalau orang kafir yang duduk dalam negara Islam pun dia kena satu je. Iaitulah jizyah, cukai kepala. Yang lain tak kena cukai pun. Cukai tanah ke, dia boleh kereta ke, cukai pintu ke, cukai kereta, cukai jalan ke, tak ada. Ustaz. Ya. Macam tol tu macam mana Ustaz? Tol. Allah. Dia sama macam cukai juga tak? Itulah. Sama lah. Jadi kita yang membayar ni hukumnya macam mana tu? Kalau itu masalah lain pula puan tu. Itu masalah lain pula tu puan. Itu masalah lain pula. Sebab kita kau tak bayar, kita tak boleh jalan. Ya. Jadi itu jadi mudarat pula tu. Jadi kita bayar tu bukan pasal redha tak. Kita bayar pasal mudarat tu. Itu lain. Mengikut pemerintah lah. Yalah. Bukan kita ikut pemerintah tu wajib kita ikut pemerintah kan. Jadi maknanya nanti di akhir nanti ni yang jadi pemerintah dia kena soal banyak tak? Banyak Ustaz. Banyak sangkut. Siapa nak jadi PM? Angkat tangan. PM tepi je Ustaz. Allahu Akbar. Maksudnya Ustaz, kalau orang kafir faham berkenaan dengan bagusnya undang-undang Islam ni, dia orang akan rasa beruntung lah sebenarnya kan. Betul. Tak perlu banyak bayar pun. Kalau orang kafir tahulah Islam tu begitu cantiknya, nescaya orang kafir tu akan berduyun-duyun masuk Islam. Okey. Baik, ada soalan daripada platform Facebook ni. Azhar Aziz kata, salam Ustaz, adakah semua orang berhutang dikatakan sebagai asnaf? Tengok hutang macam mana. Dalam fiqh ni, yang berhutang kerana kebajikan ataupun berhutang kerana menunaikan tanggungjawab, maka orang tu boleh dibayar zakat, boleh diberi zakat, masuk dalam asnaf, walaupun dia kaya sekalipun. Umpamanya, dia berhutang kerana mendiri madrasah ataupun dia berhutang kerana mendirikan masjid ataupun dia berhutang kerana nak bagi makan anak bini dia makan. Maka berhutang macam tu boleh diberi zakat walaupun dia banyak harta sekalipun. Baik, bukan semua orang berhutang tu dinamakan asnaf.
Kalau dia berhutang pasal nak main judi, yang tu tak perlu bagi dia zakat. Ataupun dia berhutang kerana nak membina kelab malam, tak payah bagi zakat. Okey, ada lagi? Fahamnya Azhar? Okey, cukup Kita dah bersiaran 1 jam setengah sekarang. Lagi 2 minit. 1 jam setengah kita dah bersiaran. Jadi saya rasa cukup dah setakat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. InsyaAllah Puan Dini itu ada bagi senarai orang-orang yang kena COVID ni untuk kita untuk saya nak doa untuk mereka ni, insya-Allah nanti pada hari Isnin insya-Allah saya akan panggil beberapa orang, insya-Allah kami akan buat tahlil dan insya-Allah kami akan berdoa untuk orang-orang yang dihinggapi penyakit COVID ni, insya-Allah atas jalan umum dan atas jalan khusus, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Baiklah, kita berhenti dulu setakat ni. Dan mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita dipilih oleh Allah untuk mendapat rahmatnya sampailah kita berada di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya iman ni'am ya katsira jud ya ya khafi ya lutf ya jamil sana ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika riqa wa anta lam tazal laka ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahib yassir alaina kulli asir wa tasrasa ala kasir. Allahumma ya man la yahtaji lan bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqi ma yakhafu minka najina bima la yakhafu minka. Allah bihaqi Sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika tilatana wa kunafna bika nafika ladhi la yarab warhamna biqudratika alaina fala nalaka tasakatana wa raja'una wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puan Juma, hadis tu ialah jadidu imanakum bila ilaha illallah. Tu Puan Juma ada soalan tadi ni. Hadis yang Imam Syafi'i rujuk tu ialah hadis dia berbunyi jadidu imanakum bila ilaha illallah. Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi tuan-tuan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Semoga diberi kesihatan Ustaz. Amin.